لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد ونعمة لك والملك لا شريك لك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syilzi binti Abdullah dari kelas TPSU 6B. Saya dari Kolej Profesional Baitul Mal. Hari ini saya akan kongsikan sedikit bagaimana pengurusan operasi jemaah haji di Tanah Suci. Yang pertama, pengurusan ketibaan jemaah haji di Arab Saudi. Setelah ketibaan jemaah haji tiba di lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz, jemaah haji akan disambut oleh petugas dan mutawif TH Travels. Selamat datang puan. Kemudian, mereka akan membuat pengibasan beg di kaunter immigration. Setelah membuat pemeriksaan immigration di kaunter immigration, jemaah haji akan keluar dari bangunan terminal lalu mengikuti petugas menuju ke stesen bas dan menaiki bas menuju ke tempat penginapan jemaah. Jemaah tidak perlu susah-susah membawa bagasi mereka kerana bagasi mereka akan terus dihantar ke tempat penginapan mereka. Seterusnya, pengurusan penginapan jemaah. Terdapat 4 zon di lokasi penginapan jemaah haji, iaitu zon A, zon B, zon C dan zon D. Setelah jemaah sampai di tempat penginapan hotel, tawif akan menunjukkan bilik penginapan jemaah haji. Puan, ini bilik puan ya. Terima kasih ya. Ini merupakan contoh bilik tidur yang disediakan oleh pusat TH Travels. Sebuah bilik jemaah haji boleh menempatkan sebanyak 4 hingga 8 orang jemaah sebilik dan ia juga terdapat 1 hingga 2 buah tandas dalam satu bilik. Bagi jemaah lelaki dan wanita akan diasingkan, hotel adalah berhawa dingin. Jarak hotel penginapan dan Masjidil Haram adalah sejauh 1000 meter, manakala jarak antara hotel penginapan dan Masjid Nabawi adalah 500 meter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fatihah binti Ahmad Tamizi daripada kelas TPHU 6C, nombor matrik DHU 2018-23160. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, para jemaah-jemaah boleh ambil makanan masing-masing. Kami sediakan makanan tengah hari. Okey, para jemaah boleh beraturlah sekarang untuk kita ambil makanan. Okey, selamat menjamu selera. Selamat menjamu selera. Selamat menjamu selera. Baiklah, video tadi adalah menerangkan tentang proses pengurusan sajian jemaah, di mana tabung haji akan menyediakan makanan tengah hari dan malam sahaja kepada para jemaah. Pihak tabung haji tidak akan menyediakan sarapan kepada para jemaah kerana kebanyakan para jemaah akan beriktikaf di dalam masjid dan akan melakukan solat duha di dalam masjid tersebut, dan mereka kebiasaannya akan keluar dalam pukul 12 atau 1. Dan makanan tambahan pihak tabung haji akan sediakan seperti cerik, teh dan gula-gula. Jika para jemaah ingin membuat makanan pesanan sendiri, maka kos akan ditanggung oleh para jemaah sendiri.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Badrami bin Muhammad Isa. Saya daripada kelas DPSU 6C. Dalam video ni saya akan menceritakan sedikit lah tentang pengurusan petugas haji bagi setiap maktab. Sekarang saya akan terangkan tentang pengurusan petugas haji bagi setiap maktab. Setiap maktab mempunyai 3,000 orang jemaah dan jemaah tersebut diuruskan oleh tabur haji, tetapi ianya diurus bersama dengan maktab muasasah. Mesti kamu semua tertanya-tanya, apakah itu maktab? Maktab ni sebenarnya adalah merupakan sebuah kemah dan setiap maktab tersebut mempunyai warna atau nombor bagi membolehkan jemaah mengenali maktab mereka. Untuk pusat perkhidmatan maktab Dengel, terdapatnya pengurus, pegawai pengurus, petugas, pembimbing ibadah, pegawai perubatan, petugas perubatan dan pembantu petugas haji. Bagi maktab muasasah pula, mereka ada wais muasasah, petugas maktab dan juga mutawif. Jadi dengan adanya orang-orang ini dapat memudahkanlah pelancaran macam proses ibadah haji itu dijalankanlah. Jadinya pihak tabung haji juga ada menyediakan perkhidmatan bimbingan ibadah haji kepada jemaah haji pada musim haji. Antara bimbingan yang disediakan adalah seperti pembimbing ibadah haji pistas di setiap maktab dan zon di Tanah Suci. Selain itu, sesi ceramah juga diadakan di PPM, iaitu Pusat Perkhidmatan Maktab, dan PPZ, iaitu Pusat Perkhidmatan Zon. Jemaah perlu menghadiri program bimbingan yang dibuat oleh PPM dan juga PPZ. Ini kerana jemaah dapat menambah sedikit ilmu pengetahuan tentang ibadah haji. Jadi, apabila jemaah menghadiri kursus tersebut, ia dapat mengelakkan jemaah daripada keliru tentang lebih-lebih lagi daripada segi dam. Bismillah. Okey. Iyalah. Apa? Baiklah, dalam seperti yang kita sedia maklum, jika ingin mengerjakan haji, kita ada beberapa larangan ihram yang kita kena patuhi. Antaranya, bagi lelaki tak boleh pakai pakaian menjahit. Bagi perempuan tak boleh pakai pakaian bersarung. Ada banyak lagi, tapi ni saya terangkan secara ringkas sajalah. Untuk perempuan dan lelaki tak boleh pakai pakaian yang berwangi. Okey. Seterusnya, kalau nak bertawaf tu, masa bertawaf tu nanti kita akan buat 7 pusingan, dan apabila sampai di satu tempat haj tu, jemaah-jemaah kena angkat tangan, lambaikan dengan mengucapkan labbaik Allahumma labbaik. Okay. So, dekat dah. Sampai situ je, tak banyak lah. Baiklah, seterusnya situasi tadi adalah tentang pengurusan pembimbing ibadat. Tabung haji akan menyediakan perkhidmatan bimbingan ibadat haji kepada jemaah haji sepanjang musim haji. Pembimbing ibadat haji iaitu pektas akan berada di setiap maktab di zon Tanah Suci. Jemaah haji yang mempunyai persoalan ataupun masalah yang ingin ditanyakan tak perlu risau, kerana mereka boleh bertanyakan di pusat perkhidmatan maktab tersebut. Seterusnya, semua jemaah perlu menghadiri semua program yang telah dianjurkan oleh pihak tabung haji. Contohnya bimbingan ibadat di pusat perkhidmatan maktab dan pusat perkhidmatan zon. Jika berlaku permasalahan kesihatan jemaah di Tanah Suci, para jemaah haji tidak perlu risau kerana kami juga menyediakan pengurusan perkhidmatan perubatan di Tanah Suci. Terdapat 3 perkhidmatan perubatan. Yang pertama adalah perkhidmatan perubatan utama. Ianya terdiri daripada rawatan kecemasan, rawatan pesakit luar,
rawatan pesakit dalam, rawatan perkhidmatan pergigian, klinik maktab dan zon, perkhidmatan ambulans dan kesihatan awam. Yang kedua pula, ianya terdiri merupakan perkhidmatan perubatan sokongan. Ianya terdiri farmasi, radiologi, makmal, fisioterapi dan lain-lain. Yang ketiga adalah perkhidmatan perubatan tambahan, iaitu perkhidmatan pembimbing ibadah haji Tanah Suci, iaitu dikenali sebagai PITAS. Yang kedua adalah perhubungan pelanggan hospital. Ketiga adalah teknologi maklumat IT. Ia memudahkan urusan jemaah haji di Tanah Suci. Assalamualaikum. Salam. Ya puan, ada apa? Saya nak keluarkan duit untuk perbelanjaan saya semasa di sini. Oh, puan nak berapa banyak ya? Dalam 5K, Oh, boleh. Boleh puan bagi kad tabung haji? ni dia. Terima kasih. Sekejap ya, saya buat. Okey puan. Ini dia okey puan. Baki puan dalam akaun setelah saya buat pengiraan ada dalam RM20,000. Jadi jika tidak mencukupi, puan boleh datang ke kaunter kewangan kami lah untuk membuat pengeluaran lagi. Okey, baik. Terima kasih. Okey. Terima kasih puan, datang lagi. Assalamualaikum. Salam. Baiklah, berikutnya video tadi adalah situasi tentang perkhidmatan kewangan di Tanah Suci. Pihak tabung haji ada menyediakan perkhidmatan pengeluaran wang di kaunter yang telah disediakan buat jemaah dengan menggunakan kad debit tabung haji. Bagi jemaah yang ingin mengeluarkan wang, bolehlah pergi ke PPM Mekah atau PPZ di Madinah. Selain itu, para jemaah boleh juga membuat pembayaran dam dan korban di kaunter kewangan tabung haji dengan menggunakan kad debit atau kredit dan boleh pergi ke kaunter tersebut. Bagi yang ingin menggunakan wang, bolehlah ke ibu pejabat di maktab. Kadar dam dan korban akan dimaklumkan pada bulan Ramadan dan Syawal. Okey, seterusnya saya akan terangkan tentang pengurusan perkhidmatan pihak ketiga, iaitu perkhidmatan yang disediakan kepada jemaah haji pada musim haji. Jadi antara perkhidmatan tersebut ialah seperti kenderaan, di mana pihak ketiga ada menyediakan kenderaan untuk memudahkan pergerakan para jemaah haji bagi melaksanakan ibadah haji. Seterusnya, pihak ketiga juga ada menyediakan dobi, di mana memudahkan para jemaah untuk membasuh pakaian mereka. Seperti mana yang kita tahu, ibadah haji ni mempunyai tempoh yang sangat lama, iaitu sebulan. Jadi disebabkan tempoh tersebut agak lama, pihak ketiga ada menyediakan dobi. Okey, seterusnya pihak ketiga juga ada menyediakan kemudahan komunikasi, di mana pada jemaah boleh menghubungi rakan dan juga saudara kalau sekiranya jemaah rindu akan adik-beradik mereka. Jadi jemaah boleh menghubungi sahaja. Ataupun sekiranya jemaah sesat, boleh menghubungi rakan-rakan sebilik ataupun boleh menghubungi mutawif terus. Di samping itu, kita ada kemudahan penghantaran seperti pos laju, di mana sekiranya jemaah ingin buat penghantaran, contohnya jemaah sudah membeli barang di Mekah, jadi dia ingin membuat penghantaran ke Malaysia untuk memberi kepada sanak saudaranya yang berada di Malaysia. Jadi kita boleh menggunakan perkhidmatan tersebut. Akhir sekali saya akan terangkan pengurusan keberangkatan pulang. Jadi sebelum berlepas, jemaah akan menerima notis dalam 5 hingga ke 6 hari sebelum berlepas. Selain itu, jemaah akan diberi taklimat perjalanan oleh petugas mutawif atau petugas muassasah yang bertugas pada ketika itu. 5 hari sebelum berlepas, jemaah akan berada di Madinah selama 3 hari dan akan berlaku proses pengambilan bagasi untuk masuk ke pesawat. Itu akan dilakukan oleh petugas tabung haji.
dan jemaah akan menaiki bas untuk bertolak ke Terminal Jeddah. Anggaran masa daripada Madinah ke Terminal Jeddah dalam lebih kurang 6 hingga ke 7 jam dari Madinah sebelum berlepas. Setibanya di Terminal Jeddah, jemaah akan disambut oleh petugas haji dan dibawa ke tempat berlepas. Jadi pada ketika itu, jemaah boleh berehat sebentar sebelum bergerak pulang ke tanah air. Jemaah akan melalui proses immigration, iaitu kena cek pasport, kena cek beg dan lain-lain lagi. Kemudian jemaah akan terus masuk ke pesawat. Di sini saya akan memberi sedikit lampiran tentang berat dan juga harga untuk penghantaran barang ke tanah air. Seperti mana yang kita tahu, jika kita masuk ke dalam pesawat, kita tidak boleh membawa barang-barang yang berbahaya seperti logam, senjata api dan lain-lain barang yang dianggap berbahaya. Sebelum memasuki pesawat, pegawai immigration dia akan cek dulu. Dia akan buat body check dekat airport sama takut kita ada membawa barang-barang terlarang tersebut lah. Untuk mengelakkan takut macam kita ni dia suspek macam perompak kan. So dia check dulu lah. Okay. Jadi air, kalau kita nak bawa air zam-zam dalam airport, dekat pesawat tu, kita hanya boleh bawa 100 ml sahaja. Selainnya kita letak di dalam beg bagasi. Itu sahaja daripada grup kami. Terima kasih.